Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua yang berada di ruangan TikTok, ahlan Puspawangi, Alif Sofia dan juga yang berada di ruangan FB. Ahlan kepada semua. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita telah tiba pada bab yang ke-97, di mana pada bab yang ke-97 masih lagi berkenaan tentang solat. Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa fil i'timadi fis sujud. Babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan al-i'timad, pada waktu itu menyandarkan. Al-i'timad, menyandarkan ataupun menahan apa? Menyandarkan apa? Dalam kurungan tangan pada lutut ketika mana di dalam sujud. Maka dalam sujud yang sunnahnya adalah pada waktu itu merenggangkan tangan, menjarakkan lengan dan siku untuk lelaki daripada sisi badan dan daripada tanah. Namun pernah para sahabat mengadu kepada Nabi yang mana kalaulah mereka sujud lama, maka ianya menjadi berat dan sukar. Maka Nabi SAW bersabda, pada waktu itu ambillah pertolongan dengan menyandarkan ataupun menahan siku dan lengan tadi pada lutut dan juga pada pada paha supaya boleh sujud dalam tempoh yang lama. Jom kita lihat hadis yang ke-281. Lihat kepada Arafah dulu. Lihat kepada Arafah. Maka kata para ulama, ada beberapa cara untuk pada waktu itu menyandarkan ataupun to take support untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk meringankan bebanan ketika mana di dalam pergerakan solat. Antaranya adalah meletakkan lengan dan siku pada paha dan lutut ketika mana sujud. Ini satu. Dan ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad apa yang dimaksudkan oleh Imam Tirmizi. Dan yang kedua adalah ketika mana nak bangun daripada sujud kepada kedudukan berdiri, maka pada waktu itu menekankan tangan pada tanah sebelum bangun. Yang ini biasa orang buat dalam mazhab Syafi'i kita biasa. Ketika mana nak bangun, walaupun kadang-kadang muda tak ada apa-apa, tapi dah terbiasa menolakkan tangan pada tanah ketika mana nak bangun. Maka ini antara beberapa keadaan seketika mana seseorang itu dia nak melakukan pergerakan-pergerakan solat. Maka riwayat berkenaan tentang menahan dan juga pada waktu itu apa lagi satu terjemahan tadi? I'timad, menahan dan apa? Menyandarkan tangan ketika mana dalam sujud. Riwayat yang ke-281 kata Imam Tirmizi, wa bihi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Layth an ibn Ajlan an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ishtaka, telah mengadu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaqqata, kesusahan, terbebannya mereka as-sujudi, pada waktu sujud, alaihim, ke atas mereka. Kenapa? Sebab mereka sujud lama. Bukan kita sujud sekejap, mereka sujud lama.
Maka bila sujud lama, maka kalaulah nak direnggangkan tangan, lengan daripada sisi badan, pada waktu itu menjadi sukar, menjadi berat dan menjadi payah untuk mereka. Maka apa sabda Nabi? Ista'inu birrukab. Ambillah pertolongan daripada lutut. Apakah maksud ambil pertolongan daripada lutut? Maksudnya sandarkanlah tangan kamu, siku kamu pada lutut dan juga pada paha, supaya pada waktu itu ianya tidak memberatkan, menyusahkan. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Abu Saleh, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali daripada sanad ini daripada hadis Lais daripada Ibnu Ajlan. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan hadis ini Sufyan bin Uyainah, dan juga lebih daripada seorang daripada perawi yang tadi yang bernama Sumay daripada Nu'man bin Abi Ayyash daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma riwayat lain ada, tapi riwayat lain yang daripada perawi bernama Sumay tadi, dia bukan daripada Abu Hurairah, dia daripada sahabat Nabi Nu'man bin Abi Ayyash. Tetapi kalaulah riwayat Sumay daripada Abu Hurairah, maka itu adalah riwayat yang Imam Tirmizi panggil sebagai satu-satunya riwayat yang beliau ketahui daripada perawi tersebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa ka'anna, dan seolah-olah riwayat haula, riwayat yang lain ini, as-sahhu, adalah lebih sahih daripada riwayat lain yang kita baru baca tadi. Riwayat yang kemudian itu lebih kuat sanad dia berbanding daripada riwayat hadis 281 yang kita baca. Bab yang ke-98 berkenaan, kata Imam Tirmizi, babun, bab berkenaan tentang kaifan nuhud, bagaimana nak berdiri, minas sujud, daripada sujud, gariskan bawah itu, kepada berdiri. Bagaimana nak bangun, minta maaf, an-nuhud maksudnya bangun. Bagaimana nak bangun daripada sujud kepada berdiri. Macam mana cara bangun? Maka sebenarnya pada bab ini, lihat kepada Arafah, gariskan apakah maksudnya. Al-ghardu, maksud daripada bab ini kata para ulama adalah zikru jalsatil istirahah, nak menunjukkan bahawa sunnahnya duduk istirahat. Apakah maksud duduk istirahat? Istirahatnya bukan maksudnya RNR ke apa, tidak. Istirahat ini maksudnya ketika mana rakaat yang pertama nak bangun kepada rakaat kedua, rakaat ketiga nak bangun ke rakaat yang keempat, maka kebiasaannya orang terus berdiri. Dalam mazhab Syafi'i, sunnah untuk duduk seketika, daripada sujud duduk dulu dan baru pada waktu itu berdiri. Dan nama duduk tersebut dipanggil duduk istirahat. Jom kita lihat bab bagaimana nak bangun daripada sujud. Tuliskan di situ, gariskan di bawah tu, nak mensabitkan duduk istirahat. Riwayat 282. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Hushaym an Khalid al-Hazza an Abi Qilabah an Malik bin al-Huwairith al-Laitsi radhiyallahu anhu. Daripada Malik bin Huwairith al-Laitsi, beliau berkata, annahu, sesungguhnya beliau, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, menunaikan salat. Fakana, maka adalah Nabi, idza kana fi witrin min salati, baginda berada pada rakaat yang ganjil. Gariskan bawah tu, iaitu rakaat yang pertama ataupun ketiga. Lam yanhad, Nabi tidak bangun, hatta sehinggalah yastawi jalisa, Nabi duduk dulu dengan tegak, maksudnya duduk istirahat. Berkata Imam Tirmizi, hadis Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu adalah hadis yang hasan sahih, wal amalu alaihi, dan amalan ke atas hadis ini adalah di sisi sebahagian ahli ilmu, dan itulah pendapat ashabuna, para sahabat kami, iaitu al-muhaddithin, pandangan para ulama muhaddithin, adanya jalsa istirahat. Babun minhu, bab yang lebih kurang sama dengan tajuk sebelum ini. Bab yang ke-99, riwayat yang ke-283. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Khalid bin Iyas wa yuqalu Khalid bin Ilyas an Salih maula Tau'amah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanhadu, bangun, fi salati, dalam salat, ala suduri qadamai, atas hujung-hujung jari kaki baginda. Apakah maksud daripada riwayat Abu Hurairah ini? Tulis di situ, gariskan di bawah tu, ai bidunil julus. Hadis ini menunjukkan
tidak duduk jalsah istirahah. Maksudnya kata Abu Hurairah, Nabi SAW bila nak bangun, Nabi terus berdiri tanpa ada jalsah istirahat. Maka kedua-dua riwayatnya ada. Riwayat yang kata ada jalsah istirahat, maka itu adalah riwayat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Riwayat yang kata tidak ada jalsah istirahat, maka itu adalah riwayat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Tirmidzi, hadis Abu Hurairah alaihi al-amal, ke atas hadis ini beramalnya sebahagian daripada ahli ilmu. Yakhtarun, mereka memilih untuk bangunnya seseorang itu di dalam salat ala suduri, di atas hujung-hujung jari kakinya. Maksudnya tak duduk istirahat, terus berdiri. Siapa pula perawi Khalid bin Iyas? Maka kata Imam Tirmidzi, Khalid bin Iyas ataupun Khalid bin Ilyas adalah seorang yang dhaif di sisi para ulama hadis, dan beliau juga dikenali sebagai Khalid bin Ilyas. Sementara itu perawi yang bernama Salih adalah hamba yang telah dimerdekakan oleh At-Tawamah, dan beliau adalah Salih bin Abi Salih, dan ayahnya Abu Salih namanya adalah Nabhan Madani. Bab yang ke-100 berkenaan tentang tasyahud. Bab ma jaa fi tasyahud, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang tasyahud. Lihat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lihat kepada syayakha. Maka dalam tasyahud, kalau kita lihat pada Arafah, dua gariskan Arafah juga hujung sekali, sabata kathirun min siyaghi tasyahud. Maka kata para ulama, terlalu banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang lafaz-lafaz tasyahud, terlalu banyak. Lalu hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah, kalau kita lihat syayakha, akhadha Abu Hanifah bi tasyahud Ibni Mas'ud. Hadis yang kita akan baca yang mula-mula ini adalah hadis yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah untuk menjadi lafaz tasyahudnya. Okey, dah garis ke kedua-dua tadi? Arafah dengan syarah syayakha. Jom kita lihat 284. وبه إليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengajar kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qa'adna, apabila kami telah duduk, fi rak'atain, selepas daripada 2 rakaat, an naqula, untuk kami membaca at-tahiyyat, sama-sama baca. Ini lafaz mazhab Imam Abu Hanifah. Riwayat Abdullah bin Mas'ud dipilih oleh Imam Abu Hanifah, dan lafaznya berbeza sedikit daripada tasyahud kita. Selawat pada waktu tu sama, tasyahud yang kita maksudkan. Sama-sama baca ataupun ikut selepas saya. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berkata Imam Tirmidzi, dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama tentang tasyahud daripada Abdullah bin Umar, Jabir, Abu Musa al-Asy'ari, Aisyah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmidzi, hadis Abdullah bin Mas'ud telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud lebih daripada 1 sanad. Wa huwa asahhu hadis, tak dinafikan riwayat Abdullah bin Mas'ud adalah hadis yang paling kuat, yang paling sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tasyahud, kata para ulama hadis, dan itu yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Lihat kepada Sahara, baris yang ke-5. Lihat kepada Sahara, jumpa tak? Okey, maka tasyahud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah apa yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan majoriti para ulama, kerana sanadnya yang paling kuat. Kemudian selepas tu wahtara Malik, Imam Malik memilih tasyahud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu nombor 2. Nombor 3, Wasyafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Ahmad memilih tasyahud Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
dan kita akan baca lagi riwayat-riwayat yang lain. Maka kenapa berbeza tasyahud? Kerana berbezanya riwayat yang pada waktu itu berkenaan tentang tasyahud Nabi SAW. Dan ada kemungkinan Nabi baca semua jenis lafaz ini, kerana perbezaannya tidaklah berapa ketara dan banyak. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Imam Tirmizi, wal amalu alaihi, dan beramal di atas hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang selepas daripada mereka daripada kalangan tabi'in, dan itulah pegangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwayh. Bab yang ke-101 masih lagi berkenaan tentang tasyahud. Riwayat yang ke-285 menerangkan tasyahud pada waktu itu Abdullah bin Abbas yang menjadi dalil di dalam mazhab Syafi'i. Okey. Maka riwayat 285, wa bi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits an Abi Zubair an Sa'id bin Jubair wa Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajarkan kepada kami tasyahud seperti mana mengajarkan kepada kami Al-Quran. Nabi ajar pada waktu itu dengan detail. Fakana yaqul, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama-sama ikut, at-tahiyyatul mubarakat, as-salawatut thayyibat lillah, salamun alayka. Lalu di sini ada lafaz salamun alayka, yang kita pula pada waktu itu lafaz assalamu alayka. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih, lagi gharib. Dan telah meriwayatkan hadis ini Abdul Rahman bin Humaid Ar-Ru'asi daripada Abu Zubair, hadis yang seumpama hadis Lais bin Sa'ad. Warawa Aiman bin Nabil, Aiman bin Nabil Al-Makki juga telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Zubair daripada Jabir radhiyallahu anhu, dan beliau adalah seorang yang tidak mahfuz, maksudnya pada waktu itu tidak terpelihara sanadnya. Dan Imam Syafi'i telah memilih hadis Abdullah bin Abbas di dalam lafaz tasyahud. Imam Malik pula pilih siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bab yang ke-102 berkenaan tentang babu maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan yukhfi tasyahud, merendahkan suara ketika mana tasyahud, tidak dengan suara yang kuat. Alia, Aminah, kunci kereta Abi ada tak? Tak ada. Tak apa. Okay. Berkenaan tentang merendahkan suara sewaktu tasyahud. 286, riwayat 286, wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Abdurrahman bin al-Aswad an abihi an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, minas sunnah, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yukhfiyat tasyahud itu dibaca dengan suara yang perlahan. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Mas'ud adalah hadis yang hasan lagi gharib, dan amalan di atas hadis ini adalah di sisi ahli ilmu, masing-masing membaca tasyahud dengan perlahan. Bab yang ke-103 berkenaan tentang cara duduk sewaktu tasyahud. Babun kaifal julusi fit tasyahud, bagaimana cara duduk waktu tasyahud. Riwayat 286, wa bi ilahi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abdullah bin Idris an Asim bin Kulayb an abihi an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qadimtul Madinah, aku telah tiba di Madinah. Qultu, lalu aku berkata, la anzuranna ila salati Rasulillah, pasti aku ingin melihat kepada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka kata Wa'il bin Hujr, falamma jalasa, maka apabila baginda duduk, yakni li tasyahud, kata perawi yang beliau maksudkan adalah waktu tasyahud, iftarasha, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kaki kiri baginda, wa wada'a yadahu al-yusra, meletakkan tangan kiri pada lutut kiri, pada paha kiri, wa nasaba, dan menegakkan kaki kanan. Maka ini duduk tahiyat awal. Dan ini adalah duduk
iftirash. Ini adalah duduk iftirash. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih dan beramal di atas hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu, dan itulah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak dan juga para ulama Kufah. Okey, ada dua cara duduk waktu tasyahud. Yang pertama dalam hadis dipanggil iftirash. Yang kedua dalam hadis dipanggil tawarruk. Apakah iftirash? Bahasa mudahnya duduk tahiyat awal. Apakah tawarruk? Bahasa mudahnya duduk tahiyat akhir, yang mana kaki kiri terkeluar, dan kalau duduk tahiyat awal, kaki kiri berada pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di bawah punggung. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca Arafah baris yang ketiga. Jumpa tak? Saya minta izin untuk minum. Okey. Apakah maksud tadi kita dah sebut iftirash duduk apa? Tahiyat awal. Tawarruk duduk tahiyat akhir. Maka kata para ulama, Imam Abu Hanifah mengatakan untuk duduk iftirash pada tahiyat awal dan akhir. Maksudnya sama aja. Tahiyat awal duduk macam tahiyat awal kita, tahiyat akhir pun duduk macam tahiyat awal kita. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Malik pula berkata tawarruk fihima. Tahiyat awal dan tahiyat akhir duduk dia sama, iaitu duduk cara tahiyat akhir kita, di mana dikeluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Kemudian mazhab Syafi'i pula bawah dia, waqala Syafi'i. Jumpa tak? Gariskan. Mazhab Syafi'i membezakan tahiyat awal duduk cara tahiyat awal, iftirash. Tahiyat akhir duduk cara tahiyat akhir, iaitu tawarruk. Dan masing-masing pada waktu itu ada hadis dan riwayatnya. Okey, jom kita lihat hadis yang seterusnya. Bab yang ke-104 masih lagi berkenaan tentang cara duduk tasyahud. 288. Wa bi ilaihi qala hadatsana Bundar qala hadatsana Abu Amir al-Aqadi qala hadatsana Fulayh bin Sulaiman al-Madani qala hadatsana Abbas bin Sa'd as-Sa'idi qala ijtama'a Abu Humaid, telah berkumpul pada waktu itu sahabat-sahabat Nabi Abu Humaid, Abu Usaid, Sahal bin Sa'ad dan Muhammad bin Maslamah. 4 orang sahabat Nabi telah berkumpul. Fadzakaru, dan mereka menceritakan tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kalau berkumpul menceritakan perkara-perkara yang bermanfaat. Faqala Abu Humaid, maka daripada 4 orang ini salah seorang sahabat yang bernama Abu Humaid berkata, ana a'lamukum, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud. Faftarasha, maka baginda telah melipat kaki kiri baginda, wa akbala, dan telah menghadapkan bisadri, bahagian bahagian depan ataupun jari jemari kaki al-yumna, kaki kanan, ala kiblati, menghadap ke kiblat. Maka dikelepetkan jari-jari kaki kanan dihadapkan ke kiblat. Wa wada'a kaffahu al-yumna, baginda meletakkan tapak tangan kanan di atas lutut kanan. Wa kaffahu al-yusra, dan meletakkan tapak tangan kiri di atas lutut kiri. Wa asyara bi usbu'ih, dan Nabi sewaktu tasyahud mengisyaratkan dengan jari baginda, iaitu jari telunjuk. Berkata Abu Isa, iaitu Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan inilah pandangan sebahagian daripada ahli ilmu, antaranya pandangan Imam Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq. Mereka berkata yaq'udu tasyahudil akhir ala warikih, pada tahiyat akhir, tasyahud akhir, maka duduk pada waktu itu di atas punggung, al-warik punggung. Maksudnya cara duduk tahiyat akhir, duduk di atas punggung, kaki kiri dikeluarkan di bawah kaki kanan. Wahtaju, dan mereka menjadikan dalil hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu. Waqalu, dan mereka berkata duduk pada tasyahud awal adalah seperti mana riwayat tadi, iaitu duduk di atas kaki kiri dan menegakkan pada waktu itu kaki kanan. Maka ini adalah cara duduk para yang mana telah ditunjukkan oleh Nabi, dan Imam Syafi'i memilihnya untuk tahiyat awal. Berkenaan tentang isyarat jari telunjuk, sewaktu at-tasyahud.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kata para ulama, lihat kepada Arafah, gariskan baris yang kedua. Gariskan, jumpa ke? Kata para ulama, dalam hadis ada lebih kurang 3 cara untuk menunjukkan jari sewaktu tasyahud. Ada 3. Satu yang kita nak belajar dalam Tirmizi. Yang kedua nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada di dalam riwayat Sahih Muslim dan Bukhari. Nanti kita belajar, sebab lepas Tirmizi kita akan baca terjemahan Muslim dan kemudian akhir tahun terjemahan Bukhari. Kemudian yang ketiga ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah pelajar-pelajar ni dah baca tahun lepas. Saya pun tak sempat nak mengajar Sunan Ibnu Majah. Maka ini adalah 3 cara menunjukkan jari sewaktu tasyahud. Riwayat 289. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan wa Yahya bin Musa qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Ubaidillah bin Umar an Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda duduk dalam solat, wada'a baginda meletakkan yadahul yumna tangan kanan baginda ala rukbatai di atas lutut baginda, wa rafa'a dan Nabi mengangkat usbu'ahul lati talil ibham jari yang bersebelahan dengan ibu jari iaitu jari telunjuk, yad'u biha yad'u gariskan bawah itu yushiru baginda mengisyaratkan dengan jari telunjuk tadi. Maka sebab itu dalam tasyahud kita ada isyaratkan dengan jari telunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey. Maka waktu bila kan angkat jari telunjuk? Lihat kepada Arafah, baris yang kedua, 4, 6, 8, 10. Baris yang ke-10. Qala Syafi'iyah. Jumpa tak? Okey. Maka dalam mazhab Syafi'i kata para ulama, diangkat jari telunjuk ketika mana kalimah asyhadu. Asyhadu alla, maka pada waktu itu diangkat. Asyhadu alla ilaha illallah, angkat. Kemudian selepas illallah turunkan balik. Maka itu antara riwayat yang ada di dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey. Wayaduhu, dan pada waktu itu tangan kiri baginda diletakkan tetap di atas lutut kiri. Basitaha, dalam keadaan tangan tersebut tidak digenggam, sebaliknya pada waktu itu diletakkan seperti biasa. Berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab berkenaan tentang isyarah jari telunjuk waktu tasyahud, ada riwayat daripada Abdullah bin Zubair, Numair al-Khuzai, Abu Hurairah, Abu Hamid dan Wa'il bin Hujar radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya daripada hadis Ubaidillah bin Umar kecuali daripada sanad ini. Dan beramal di atas hadis ini adalah di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan tabi'in. Mereka memilih untuk menunjukkan isyarat pada waktu tasyahud, dan inilah pandangan para ulama hadis juga. Maksudnya waktu tasyahud ada isyarah dengan jari. Cumanya dalam riwayat Tirmizi tak diletakkan detail bagaimana kedudukannya. Namun di dalam riwayat Muslim nanti kita akan baca antara cara isyarat dia. Lihat kepada Arafah baris yang kedua tadi. Dalam riwayat Muslim apakah dia? Pada waktu itu jari tengah dirapatkan dengan ibu jari. Jari tengah dirapatkan dengan ibu jari, macam dijadikan bulatan. Dan kemudian jari tengah dengan ibu jari. Baki lagi 2 jari pada waktu itu dirapatkan. Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jari sababah yang akan menjadi isyarat. Maka dalam riwayat Muslim nanti kita akan belajar ini cara untuk tangan. Ketika mana asyhadu dah mula angkat, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian letak balik. Itu ada dalam riwayat. Kemudian ada banyak lagi riwayat yang lain seperti kita dengar tadi dalam Bukhari dan juga Sunan Ibnu Majah. Nanti bila tiba di sana kita baca. Bab yang ke-106 berkenaan tentang salam pada waktu solat. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada jam 12. Minta maaf, hari ini ada sedikit perbezaan waktu sebab saya ada urusan. Maka sepatutnya kita baca sampai pukul 11. Tapi kita akan berhenti rehat dan kita sambung balik lebih kurang jam 12 hingga ke Zuhur. Kemudian sebelah petang waktu sama 3 hingga 4 insya-Allah.
Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi pada jam 12 buat yang berkelapangan. Kalau yang ada urusan, nanti boleh lihat di YouTube Umar Aziz, telah diupload semua video-video ni di sana, insya-Allah. Terima kasih semua.